Okey, kelas hari ni kita nak sambung pelajaran kita, iaitu jujukan. Okey, jujukan ni dia ada kaitan dengan pola. Sebelum ni kamu dah tahu pola ialah suatu urutan nombor atau urutan objek yang berulang-ulang. Jadi jujukan ni apa? Jujukan ni ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut apa? Mengikut pola. Okey. Jadi kalau nombor tu atau objek tu kamu nampak ada pola, sudah pastilah dia adalah jujukan. Okey. Jadi yang pertama kita nak tentukan, contoh 6, yang pertama kita nak tentukan adakah suatu nombor tu, suatu urutan nombor tu jujukan ataupun bukan. Okey. Tentukan. Ni contoh 6, tentukan sama ada suatu urutan nombor tu jujukan ataupun bukan. Contoh A, -10, -6, -2, 2 dan 6. Okey. Sebelah sini kita nak tunjukkan, buat kira-kira. Baik, langkah pertama yang dulu kamu dah belajar, macam mana kita nak tentukan dia pola dia. Senang je, kita tengok urutan nombor tu bertambah ke meningkat, urutan tertib menaik ke urutan tertib menurun. Kalau urutan tertib menaik, maksudnya kita akan gunakan penambahan ataupun pendarapan. Okey, mungkin ada persoalan, cikgu macam mana saya nak tentukan bila masa nak guna, kalau tertib menaik tu bila masa nak guna tambah, bila masa nak guna darab. Okey, senang je. Dia kalau tertib menaik tu yang kenaikan itu sangat besar, julat dia tu sangat besar, biasanya adalah pendarapan. Tapi kalau kenaikan tu sikit-sikit je, biasanya kita guna tambah. Jadi kita tengok ni tertib menaik lah, negatif sampai positif. Okey, macam mana kita nak tahu daripada -10 pergi ke -6? Hari tu kita dah belajar. Kita ambil nombor yang besar, -6 tolak -10. Ni kamu dah belajar ni masa tingkatan 1 kan, menambah dan menolak integer. Okey, jadi -6 negatif jumpa negatif positif 10. Ni kamu dah tahu. Hutang 6 bayar 10. Ada hutang lagi tak? Tak ada. Jadi 4. Maksudnya negatif 10 nak pergi 6 ialah positif 4. Okey, kita cuba. Dapat 1. Kita cuba yang kedua pula. Nombor kedua dengan nombor ketiga. Negatif 2 tolak negatif 6. Okey, negatif 2. Negatif jumpa negatif positif 6. Okey. Hutang 2 bayar 6. Ada hutang lagi tak? Tak ada. Positif 4. Okey. Jadi betul lah. Ini tambah 4. Cuba 2 dah cukup kelas. Kita akan pasti yang lain pun semua sama. Okey. 2 nak pergi 6. Tambah 4. Nampak tak? Ada pola tak? Ada. Jadi, apa polanya? Polanya ialah menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Okey, apa kesimpulan cikgu boleh buat? Maka urutan nombor ini adalah jujukan. Kenapa jujukan? Sebab ada pola. Okey. Senang kan? Okey. Baik, kita tengok B. Contoh B pula. 4, 5, negatif 7, 10, negatif 14. Okey, sekarang kita tentukan dulu. Adakah susunan tertib menaik atau menurun? Kalau tengok kat sini, macam tak ada tertib lah. Sebab apa?
Ini 4 yang pergi 5 tertib menaik. Lepas tu tertib menurun. Negatif 7. Negatif 7 pergi 10 tertib menaik. Lepas tu pergi negatif 14 tertib menurun balik. Okey, mari kita cuba. 4 pergi 5. Okey, maksudnya kamu tolak lah 5 tolak 4 atau 4 pergi kamu terus tahu. Tambah 1. Okey, negatif 7 tolak 5. Hutang 7, hutang lagi 5. Hutang 12. 5 nak pergi negatif 7 ialah tolak 12. Okey, 10 tolak 7. 10 tambah 17. Kamu dapat berapa? 10 tambah 7. Kamu dapat apa? Dapat 17. Negatif 7 nak pergi 10. Kamu dapat tambah 17. 10 nak pergi negatif 14. Kamu kena tolak 24. So, nampak tak ni? Tambah 1. Positif tolak 12. Tambah 17. So, kat sini tak ada pola. Jadi, polanya ialah tiada. Okay, kalau tak ada pola, apa kesimpulannya? Urutan nombor ni bukan jujukan. Bukan jujukan. Senang kan? Okey. Mari kita tengok contoh seterusnya. Contoh 7. Contoh 7. Lengkapkan jujukan nombor berikut. A. 7, 13, 40, 25, tempat kosong lagi. Tempat kosong. Kemudian tempat kosong lagi. Dan titik-titik lah. Okey. Baik, macam mana kita nak tentukan polanya? Okay, tengok dulu urutan. Kalau tengok ni 7 pergi 13. Ini adalah tertib menaik. Okey, kita cubalah dekat sini. 13 kamu tolak dengan 7. Dapat berapa? 13 tolak 7. Hutang 7 bayar 13. Tak ada hutang lagi. Maksudnya positif 6. 7 pergi 13 kamu tambah 6. Okey, jadi kalau ikutkan kat sini kita nak tambah 6 lah. 13 tambah 6 dapat berapa? Kita cubalah. 13 kamu tambah dengan 6 kamu akan dapat 19. Jadi kita anggap dalam ni 19 kalau tambah 6. Okey, mari kita cuba. Sini dah ada kan 25. Ambil 25 tolak 19. Betul tak 25 tolak 19 dapat positif 6? Betul kan? Polanya tadi positif 6. Maksudnya ini 19 pergi 25 kamu tambah 6. Jadi confirm lah 25 nak pergi ke kotak seterusnya pun kamu tambah 6. 25 kamu tambah dengan 6 kamu dapat 31. Okey. Kemudian 31 kamu tambah lagi dengan 6 kamu dapat 37. Inilah, tengok ada pola kan? Jadi kalau ada pola, okay, saya kata pola ada. Apa polanya? Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Jadi apa kesimpulan kita? Urutan nombor ini adalah jujukan. Okey. Ini kalau nombor bulat, senang. Baik, contoh berikutnya. Macam mana kalau jujukan itu melibatkan, okey, masih lagi nombor bulat. Yang ini nombor bulat dalam bentuk tertib menaik. Sekarang nombor bulat dalam bentuk tertib menurun. Okey. Soalan B 88 tempat kosong 64 52 tempat kosong lagi, tempat kosong lagi dan seterusnya. Okey, cuba tengok 88.
64, 52. Bukankah ini tertib menurun? Okey. Jadi dekat sini kita ada kat sini kita boleh jadikan rujukan untuk cari polanya. Okey. Nak cari pola dia kat sini. Macam mana kelas? Okay, 52 kamu tolak dengan 64. Dapat berapa 52 tolak 64? 52 tolak 64. Dapat berapa? Hutang 64, bayar 52. Maksudnya kamu ada hutang 12. Okey. Jadi kita tahulah dekat sini, daripada 64 nak pergi ke 52, sebenarnya kamu tolak 12. Okey. So kalau ke kanan tadi kamu tolak, maksudnya ni nak pergi sini pun tolak 12 kan? Ni tempat kotak ni nak pergi sini tolak 12. Okey. 88 nak pergi dekat kotak ni pun tolak 12. Okey, jadi ada dua cara kat sini. Sama ada kamu ambil ni, kalau ke kanan tolak, jadi ke kiri tambahlah. Nak tahu berapa nombor dekat dalam kotak ni? 64 tambah 12. Atau kamu ambil 88 tolak 12. Kamu dapatlah jawapan. 88 tolak 12, kamu dapat 76. Jadi kat sini jawapan dia berapa? 76. Tak percaya kamu ambil ni, 64 kamu tambah 12 pun dapat 76. Jadi ni nak pergi sini pun kamu tolak 12. Yang ini pun kamu tolak 12. Buatlah, gunakan kalkulator. 52 kamu tolak dengan 12, kamu dapat 40. 40 tolak 12 dapat 28. Senang kan? Okey. Contoh seterusnya. Kalau melibatkan perpuluhan. Pelajar selalu takut nombor perpuluhan ni. Contoh C, perpuluhan. Tempat kosong 0.3, tempat kosong lagi 0.027, 0.0081. Okey, kemudian ada tempat kosong lagi. Okey kelas, jangan takut. Tengok ni. Tengok dia punya tertib. Kat mana nak tengok? Tengok sini. Ni. Okey. 0.027 nak pergi kepada 0.0081. Ini kamu tengok. Tertib dia. .027 pergi 0081. Berapa ni? Tengok dekat nombor ni. Nampak tak? Okey, jauh sangat kan? Tadi cikgu cakap lah. Kalau perbezaan dia tu jauh sangat, maksudnya apa? Mungkin bahagi, mungkin darab. Tengok ni, 0.027 nak pergi 0.0081. Berapa tu? Berapa dia punya nombor tu? Senang je. Ni kan 0.027 lebih besar daripada 0.0081. Betul? Jadi maksudnya kelas kat sini, kita nak dapatkannya, kita bahagilah. Kamu boleh tekan kalkulator.
Ambil kalkulator kamu, ambil 0.0081, kamu bahagi dengan 0.027. Kamu dapat jawapannya adalah 0.3. Maksudnya kelas, daripada 0.027 nak pergi 0.081, kita akan darab dengan 0.3. Macam tu. Jadi soalan ni tadi ni maksudnya ini nak pergi sini, kamu kena darab 0.03. 0.3 tambah 1 pula 0.3. Okey, kalau ke kanan darab, maksudnya kalau ke kanan darab, kalau ke kanan darab ni, ini pergi sini darab, maksudnya 0.3 nak pergi kotak ke kiri ialah bahagi. Betul kan? Bahagi. Okey. Tapi maksudnya ini sebenarnya ialah nak darab dengan 0.3. Okey, ke kanan darab. Jadi ini 0.3 nak pergi kotak ni, kamu darab. Jadi 0.3 kamu darab dengan 0.3, kamu dapat 0.09. So kelas tempat ni ialah 0.09. Okey, lain tak ada ni, cikgu tak dapat nak tulis. Itu masalah dia. Okey. Okey, ni pergi sini, kamu darab 0.09. Kamu dapat 0.9. Okey, jadi ni 0.081 pergi sini pun kamu kena darab juga. Okey, kelas saya tak boleh tulis ni. Tak ada line. Tengok ni ni tadi contoh tadilah. Nampak tak? Ni cikgu cakap tadi. Okey, kalau ke kanan darab, maksudnya pergi kiri kamu bahagilah 0.03 bahagi 0.3. Bukankah dapat 1? Betul? Kan dapat 1. Yang ni pun samalah. Ni semua darab. Kamu dapat 0.0234. Okey. Faham ni setakat ni? Lepas ni cikgu nak tunjuk yang pecahan. Sebab pecahan ni pelajar-pelajar selalu takut ni pecahan. Okey.